Selepas saya meneliti pandangan orang ramai, saya bagilah kebenaran kepada Sophie untuk upload gambar-gambar tadi. Yes. Maksudnya jangan kita terlalu keterlaluan lah Ya, kan. betul. Sekadar untuk memberikan inspirasi, kena berpada-pada. Betul. Okey, itu yang kami nak bawakan kepada anda, iaitu berkenaan dengan media sosial dan juga keluarga. Dan bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan perkara ini dengan lebih lanjut lagi, apakah antara perkara-perkara yang perlu untuk kita lakukan. Boleh ke kita nak upload sesuka hati kita untuk bagi tahu rutin harian kita. Bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Syahril Boniran selaku pegawai psikologi kanan Pusat Kerjaya dan Kaunseling Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik Tuan. Berbalik kepada drama dan juga pandangan ramai tadi kan berkaitan dengan hubung kait media sosial dan juga keluarga. Jadi kalau kita nak lihat dari segi peri pentingnya, adakah hubungan keluarga ini boleh bergantung kepada media sosial sebenarnya? Okey, terima kasih soalan yang diajukan. Okey, sudah tentu media sosial ni ada kebaikannya. Okey, kalau ditanya siapa yang tak ada media sosial, kan? Rata-rata saya fikir semua dewasa ini tak kira umur, daripada remaja, kanak-kanak sehinggalah peringkat umur yang lebih tinggi mempunyai media sosial. Betul. Dan salah satu antara yang kita nampak, kita lihat kebaikannya lah dia dapat memudahkan interaksi. Memudahkan interaksi, komunikasi antara keluarga, okey. Dapat mengeratkan silaturahim. Dan dalam segi psikologi pun manusia ni memerlukan perhatian dan kasih sayang. Jadi kalau kita dari melalui media sosial lah kita dapat berinteraksi, memberikan perhatian, kasih sayang kan, walaupun menzahirkan dalam bentuk media sosial lah. Okay? Dan seterusnya juga media sosial ni kita dapat melibatkan antara ahli keluarga ni dalam aktiviti-aktiviti sosial dalam keluarga kan. Of course dalam media sosial ini dapat mengeratkan hubungan, dan dari situ juga kita dapat mengadakan perbincangan di dalam media sosial, dalam platform-platform yang tertentu mengeratkan hubungan. Kalau sebelum ni mungkin kita boleh jumpa setahun sekali waktu hari raya sebagainya, tapi media sosial ni menyebabkan kita yang jauh kita boleh dekatkan. Kan. Jadi orang kata kita mudah mendapat berita-berita daripada ahli keluarga kita mungkin yang berada jauh daripada kita kan. Jadi kita kalau dulu mungkin berita-berita tertentu tu mungkin kita lambat kita dah dapat. Tapi media sosial ni lah dilihat dia dapat memudahkan interaksi. Kan macam itulah. Okey Tuan. Tadi tuan ada cakap perihal perhatian yang diperlukan oleh seorang manusia itu kan. Tapi ada juga persepsi masyarakat luar sana, kalau seorang individu ini selalu post gambar, selalu post video, maksudnya tak cukup perhatian, betul ke? Okey, dia bukannya tidaklah cukup perhatian, tapi dari sudut psikologi itu mungkin ada sedikit. Okey, sebab tu kalau kita lihat situ mungkin itu jatuh kepada antara keburukan media sosial ni lah kan. Sebabnya kalau tadi kita cakap mudah interaksi, tapi antara keburukan media sosial inilah dia mengurangkan interaksi. Okay? Bila kita kurang interaksi, kemungkinan itulah berlakunya macam tadi kan, Irfan cakap, kadang-kadang terlalu kerap mengambil gambar dan mengupload dalam media sosial. Adakah seseorang itu kurang perhatian, kan? Kurang kasih sayang? Jadi ahli keluarga kena alert lah, Okay? Kita tak nak nanti bila dia terlalu kerap menghantar hantaran gambar dan sebagainya di media sosial, yang kita tak mahu ialah akan ada orang-orang luar, okey, yang orang kata kalau berniat jahat akan memberi kesempatan. Itu kita tak ingin ni. That's why kalau kata antara keburukannya, of course dia satu mengurangkan interaksi, dan nak atau tidak nak, kita tidak mahu kalau kita terlalu banyak memberikan masa di media sosial, mengupload sebagainya, dia akan mengurangkan sentuhan, kan? Sentuhan fizikal, sentuhan komunikasi antara ahli keluarga. Betul. Macam berbalik kepada saya cakap tadi, menurut psikologi kita ni manusia memang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Okey. Jadi kita kena spend masa antara ahli keluarga untuk adakan sentuhan antara ahli keluarga dengan anak, kan? Sentuhan supaya kita rasa kalau maksudnya kita dengan anak ni, dengan ahli keluarga ni, kitalah tempat yang pertama untuk mereka meluahkan apa yang mereka rasa. Kita menjadi pendengar yang pertama. Okey.
dan kita lah tempat pertama untuk mereka mengajukan permasalahan. Kan bukannya di tempat platform lain, media sosial lah terutamanya. Alright. Okey. Dan bila bercakap tentang antara keburukannya juga kan, kalau tadi kan jadi kurangnya sentuhan, kurangnya mungkin komunikasi antara ibu, anak ataupun mungkin dengan pasangan. Jadi itu antara perkara yang mungkin akan berlaku lah sekiranya pengaruh media sosial itu agak tinggi dalam keluarga kan sebagainya. Dan antara yang lain juga yang mungkin akan berlaku adalah kadang-kadang kan bila orang sebagai contoh orang akan komen ialah intonasi kita bercakap tu agak berbeza. Kadang-kadang kita baca dengan nada yang mungkin berbeza. Jadi itu juga akan menimbulkan konflik juga sebenarnya. Betul. Tuan. Itu antara keburukan media sosial. Sebab nak tak nak platform ni secara maya digital. Kan? Kita tidak bertemu face to face. Kan? Jadi intonasi sebagainya itu kita tak dapat ketahui. That's why kadang di media sosial ni adalah wujudnya konflik dan salah faham. Okey, hantaran komen di media sosial ni kadang-kadang mewujudkan menimbulkan salah faham dan mengeruhkan hubungan. Ya. Kan, mengeruh hubungan kadang-kadang komen-komen tersebut mungkin intonasi yang kita baca berbeza. Berbanding dengan intonasi ataupun tulisan lingguk bahasa yang ditulis. Kan. Betul. Jadi kerana konflik antara suami isteri pun boleh berlaku juga kan. Jadi kalau contoh ayat-ayat, contoh mungkin kita dalam tekanan kerja, jadi kita menghantar tulisan ke sebagainya di media sosial, and then pasangan kita membaca seolah-olah macam adakah apa sebenarnya yang berlaku. So salah faham boleh berlaku dan kita tak inginilah kalau kata lihat antara mungkinlah tercetusnya salah faham ataupun konflik dalam keluarga ini mungkin kita lihat di masa kini antara salah satu ialah media sosial ni lah. That's why kita kena berpada-pada lah kan. Betul. Baik Tuan. Saya benda tu apabila masalah-masalah yang kita sebutkan tadi berlaku kan, ada konflik di antara suami dan isteri, mungkin ada yang membuat hantaran di media sosial dan mendapat komen-komen negatif, mungkin menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental kan. Jadi apa pandangan Tuan tentang ini? Alright, okey, betul. Banyak kajian-kajian yang kita boleh dapatilah sekarang, tapi mungkin dia masih lagi dalam peringkat kita tak dapat lagi nak mengelaskan mungkin gangguan kesihatan mental daripada sosial media ni sebagai satu gangguan atau scientifically kan evidence, tapi kita dapat melihat dari segi kajian-kajian sememangnya media sosial ni boleh mengganggu dari segi kesihatan mental seseorang, terutama kepada kanak-kanak remaja kan. Di antaranya ialah kalau kita lihat platform media sosial ni kadang dia menzahirkan emosi yang kadang-kadang gembira, kadang sedih sebagainya kan. Dan ada berita-berita yang kadang kita tak dapat berita sepenuhnya. Orang kata berita yang suam-suam kuku kan. Jadi tiba-tiba ada berlaku kejadian kemalangan sebagainya, kita akan overreact. Betul. Kan, jadi perkara-perkara ini akan menyebabkan kadang-kadang kematangan seseorang ni, contoh kanak-kanak lah, dia sebenarnya tidak dapat mentafsir kematangan dari segi sudut psikologi ni, segi kognitif ni sebenarnya apa dimaksudkan dengan perkara tersebut, apa maksudkan perkara ini, kenapa tiba-tiba gembira, kerana tiba-tiba sedih kan. Jadi benda-benda inilah boleh antara sebab boleh berlakunya punca kesihatan mental. Right? Kadang-kadang punca kepada tekanan, cemas, bimbang, keterlaluan, even kadang kita orang sebagai orang dewasa pun kadang bila tengok media sosial tiba-tiba kita dapat melihat video berkenaan sesuatu perkara yang menyebabkan kita tiba-tiba rasa takut kan. Tiba-tiba kita rasa takut nak keluar rumah, nak keluar pergi ke tempat yang tiba-tiba ada kemalangan. Jadi sebenarnya panik tu wujud kan. Jadi wujud panik. So panik-panik inilah kalau kita seorang tu mungkin ada isu contohlah anxiety, kebimbangan. Benda ni akan menyebabkan trigger. Betul. So trigger ni lah nanti daripada kita sebenarnya kita dapat kawal, tapi kita tak dapat mengawal kesihatan mental ni. Contohnya anxiety tadi kan, dan seorang tu mungkin memerlukan rawatan selanjutnya lah. Baik. Jadi apabila berlaku seperti itu, kalau kita sendiri kan, kalau kita terlalu tengok sosial media kan, akan berlakunya overthinking. Menyebabkan kita rasa panik, dan itulah menyebabkan berlakunya masalah kesihatan mental yang berlaku dalam diri kita. Dan kepada menurut pandangan Tuan sendiri kan, melalui pengalaman Tuan sebagai kaunselor kan,
Kan? Jadi apa di antara bawaan, maksudnya masalah-masalah yang dibawa kepada Tuan sendiri untuk dibincangkan tentang perihal kesihatan mental yang disebabkan oleh sosial media ini? Ya. Ada macam saya sebutkan tadi lah. Kalau antara yang saya ingat, antara isu-isu yang pernah saya kendalikan, kadang kekerapan seseorang menggunakan media sosial boleh menyebabkan ketagihan media sosial. Dia yalah, macam saya cakap tadi, dia belumlah diklasifikasikan sebagai isu ketagihan media sosial ni sebagai satu penyakit dalam orang kata kalau psikologi dalam DSM lah, diagnosis mental health kan. Tapi sudah berlaku. Kan di kalangan tak kira pelajar sebagainya, kadang bila terlalu banyak masa dihabiskan menyebabkan ketagihan dan menyebabkan juga contoh kualiti hidup seseorang terganggu, mungkin mengganggu prestasi pembelajaran seseorang kan. Dan kalau kata kanak-kanak kadang tu menyebabkan isu-isu seperti speech delay, autism sebagainya kan. Antara puncanya ialah terlalu banyak skrin, masa dalam skrin kan. Jadi itu antara isu-isu yang saya kenal pastilah. Dan salah satu yang kita tak ingini juga di dalam media sosial inilah boleh cakap tadi tentang addiction kan. Dalam media sosial dan internet ni kita ada benda kadang kita tak mampu untuk kita sekat. Betul. Terutama macam contoh budaya yang kita tak ingin ni, gangguan budaya seperti kalau saya boleh mention kat sini yang tidak elok ni, antaranya ialah gangguan seksualiti kan. Isu-isu yang terutamanya gangguan sexual predator sebagainya kan di media sosial, child grooming, pedofilia kan, yang kita tak ingini berlaku kepada terutamanya kepada anak-anak kita lah, kanak-kanak kan. Dan kalau kita tidak mengawal, kemungkinan mereka akan terjerumus. Dan saya ada beberapa kes lah yang bila menghantar anak berjumpa dan dia dah ke tahap contoh dah mungkin dah ada gangguan seksual dan sebagainya oleh orang luar yang tidak dikenali kan. Terpunca ialah terlalu lama menggunakan gadget kan, media sosial atau game sebagainya. Jadi memang ibu bapa kena pantau. Kena pantau kan. Jadi kita maksudnya terdedah juga dari segi keselamatan mereka juga. Ya, kan? betul. Jadi itu antara perkara yang membimbangkan kan. Maksudnya ibu ayah perlu mengawal lah. Maksudnya kita pun kena kurangkan screening lah kot. Maksudnya kurangkan penggunaan telefon juga kan untuk menjadi contoh pada anak-anak. Okey, dan selain daripada itu juga bila cakap tentang perkara itu, kadang-kadang dari segi pasangan jugalah kan. Sebagai contoh bila kita tengok wah suami dia belikan sesuatu hadiah kepada isteri ataupun isteri membelikan sesuatu hadiah kepada suami, dan pasangan lain mungkin tengok juga. Dan kalau memberi inspirasi tak ada masalah, benda tu baguslah. Tetapi kalau ada yang mencetuskan pergaduhan di antara suami isteri, maksudnya kenapa dia tak dapat benda tu, expectation dia lebih tinggi terhadap suami ataupun pasangan dia. Jadi itu antara perkara yang seharusnya kita berbincang kembali lah dalam keluarga kan. Sebab kalau kita tengok media sosial, dia ada, yalah, kalau kita tengok dari segi golongannya, ada orang yang mungkin lebih mewah daripada kita, ada yang golongan sederhana sebagainya. Jadi itu antara perkara yang perlu untuk kita titik beratkan juga lah, supaya tak berlaku pergaduhan lah Tuhan. Ini perkara yang sering berlaku lah sebenarnya kan. Ialah apa tujuan kita untuk membuat hantaran kan, posting tu kan. Kita kena semak kembalilah kan. Kalau contoh untuk kalau contohlah mungkin kita nak menzahirkan rasa kesyukuran dan sebagainya, mungkin itu okey. Tapi jika boleh menimbulkan salah sangka, fitnah sebagainya kan, menyebabkan orang iri hati sebagainya, penyakit hati ni, ujub sebagainya ni, kita takutilah kan. Nanti orang kata kita seolah kita menunjuk-nunjuk, show off sebagainya kan. Jadi boleh menimbulkan salah faham lah. Baik, jadi kita seharusnya bijak untuk menggunakan media sosial dengan kadar yang berpatutan dan berpada-pada untuk kita hidup dalam keadaan yang harmoni dalam keluarga. Kan? Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Syahril bin Boniran.